Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Azhar. Kami daripada kumpulan 2 akan membuat pembentangan tentang tajuk produksi ruminan untuk tugasan nilai ilmu. Untuk pengenalan, 5 soalan telah diajukan kepada 12 responden yang mempunyai latar belakang dalam bidang peternakan haiwan. Soalan yang diajukan adalah berkaitan dengan produksi ruminan. Kajian yang pertama adalah untuk menjaga kebajikan haiwan. Yang kedua, meningkatkan kualiti produk ruminan di negara kita. Seterusnya, memberi kesedaran untuk dan kepentingan tentang kebajikan haiwan, dan yang terakhir untuk mendapatkan pandangan daripada pelajar universiti dan orang awam terhadap kepentingan subjek produksi ruminan. Untuk metodologi, hendaklah kami akan sediakan 5 soalan di Google Form, dan seterusnya soalan itu akan disebarkan kepada 12 orang student yang mempunyai latar belakang pendidikan tentang haiwan, dan seterusnya kami akan menganalisa jawapan tersebut. Bincangkan. Soalan yang pertama adalah apakah pendapat orang awam berkenaan penggunaan hormon tiruan untuk mengekalkan kuantiti susu, sedangkan ia boleh memberi kesan buruk terhadap kebajikan haiwan. Seperti yang kita lihat dalam carta pie di sebelah kiri, kita boleh tengok 80% responden tidak bersetuju, 10% sepada setuju, dan selari dengan 10% yang juga setuju. Pada pendapat saya, ia dibenarkan, namun hendaklah mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh pihak berwajib. Antara kelebihan susu di Malaysia adalah dia dapat menghasilkan susu yang berkualiti tinggi kerana ia dapat dikumpul di semua susu yang sudah diperah akan dikumpul di unit susu JPV berdekatan, dan akan menjalani 2 jenis ujian, iaitu ujian platform dan ujian mengenal pasti grade susu. Untuk ujian platform, dari situ kita dapat menilai berapa kadar peratus hormon yang digunakan, dan dalam masa yang sama kita boleh menilai unsur-unsur penipuan yang sering dilakukan oleh peternak, seperti menambah air dalam susu untuk meningkatkan jumlah kuantiti susu. Untuk grade susu terdapat 3 grade, iaitu grade A, grade B dan grade C, dan setiap grade mempunyai tujuan yang tertentu. Dan akhir sekali, saya berharap pihak JPV dapat membuat pemantauan secara berkala di ladang-ladang ini untuk mengelakkan daripada penggunaan hormon tiruan secara tidak terkawal dapat diatasi. Itu saja, saya pass kepada next presenter. Terima kasih. Nama saya Muhammad Fatih bin Misbah. Sekarang saya akan teruskan dengan jawapan responden terhadap soalan kedua, iaitu adakah proses rumen fermentasi yang menggunakan teknologi terkini iaitu fistilasi adalah baik untuk mereka? Adakah ia terpakai dengan peraturan kebajikan haiwan? Mari kita bincangkan. So, anda perlu tahu bahawa teknologi fistilasi ini adalah baharu, dan ianya adalah satu alat yang di mana ia menghubungkan kawasan dalam dan luar haiwan ruminan, terutamanya lembu seperti dalam gambar, untuk kita memanipulasi secara baik fisiologi haiwan tersebut dari segi pencernaannya untuk menjadikannya lebih baik. Okey. So, berdasarkan jumlah respon yang telah diterima, majoritinya 50% adalah setuju dengan fistilasi ini kerana ia lebih banyak kebaikan daripada keburukan yang sangat sikit. Okey. Sebahagiannya 30% setuju dan 20% tidak tahu. Okey. Kerana ia boleh disebabkan teknologi ini masih baru dan masih belum luas dilakukan di Malaysia. Okay, so fistilasi terhadap ruminan, tujuannya seperti saya cakap adalah untuk fokus kepada pencernaan makanan ruminan dengan memanipulasinya secara baik, pencernaan di bahagian fostomas ataupun bahagian rumen perut ruminan, pemberian makanan baharu secara mengejut kepada ruminan, atau menjaga penyakit yang boleh melibatkan perut ruminan, dan juga usaha mengurangkan kesan gas rumah hijau yang berpunca daripada pelepasan gas daripada najis ruminan. Okey. So seterusnya adalah kebaikan dan kelangkaan yang boleh dititik beratkan. So fermentasi yang dijaga dengan baik dapat menyokong fungsi bakteria yang baik yang terlibat dalam fermentasi dan komposisi makanan yang bakal dicerna, mengelakkan gas yang berlebihan yang boleh menyebabkan bloating, okey, dan boleh mengakibatkan kematian jika tidak dirawat. Okey.
dan seterusnya. Pemahaman yang lebih menyeluruh kepada terhadap mycot ruminan membolehkan segala pegawai veterina dan juga para pekaji untuk lebih memahami tentang fungsi ruminin yang lebih baik. Okey, menggunakan kesan gas hijau seperti yang saya katakan kerana dia mereka punya najis melepaskan gas metana yang boleh menyebabkan kesan gas rumah hijau, dan akhir sekali meningkatkan produksi ruminan terutama di iklim khatulistiwa. So dalam negara kita Malaysia masih kurang dari segi asasat ataupun self sufficiency level, di mana pengeluaran ataupun produktiviti ruminan di negara kita amatlah rendah. So di samping dengan adanya teknologi fistulasi ini dapat meningkatkan produktiviti dan juga kesihatan ruminan tersebut. Terima kasih. Saya akan menerangkan soalan 3, iaitu pada pendapat anda, adakah anda bersetuju dengan tujuan lembu dikawinkan untuk mengekalkan tahap pengeluaran susu yang maksimum untuk memenuhi kehendak pengguna? Daripada 10 responden, hanya 8 setuju, 1 setuju dan 1 tidak setuju. Manakala dalam responden punya Google Form, terdapat yang menyebut bahawa pembiakan haiwan diterima selagi kebajikan haiwan dijaga. Dari perspektif farmer dan ekonomi, populasi kami makin meningkat dan ia menyebabkan permintaan terhadap susu meningkat. Jadi ia sangat penting yang kita mengekalkan tahap pengeluaran susu yang maksimum dengan menjalani kawinan lembu secara annually atau setiap tahun. Namun bagi mengelakkan negatif persepsi daripada masyarakat, kami akan menguruskan pembiakan ini dari segi pemakanan, pengurusan haiwan, pembiakan masa depan dan pemilihan genetik bagi memastikan kesihatan jangka panjang haiwan tersebut dijamin. Kami juga harus memahami bahawa lembu mengambil masa 9 bulan untuk menghasilkan 1 ekor anak lembu, dan dalam tempoh tersebut kami hanya ada tempoh yang sangat singkat untuk mendapatkan susu untuk produksi bahan tenusu. Pesan dan cara mengatasi perspektif negatif terhadap pembiakan lembu, kami dulu harus tengok kesan selang beranak yang gagal dari perspektif ekonomi dan farmer. Ia akan menyebabkan kehilangan sumber pendapatan, kekurangan sumber tenusu, tambahan kos buruh dan kekurangan lembu betina pengganti. Bagi mengatasi perspektif tersebut, beberapa cara telah juga digunakan, iaitu membiak lembu tersebut pada umur yang matang iaitu 2 tahun, menyemai menggunakan secara AI iaitu Artificial Insemination selang 21 hari. Hal ini adalah untuk memberi tempoh yang mencukupi, yang secukupnya bagi lembu tersebut menyiapkan dan badannya untuk menghamil semula. Dan kaedah Artificial Insemination ni adalah kaedah yang lagi selamat membandingkan natural mating, iaitu menggunakan lembu jantan dan lembu betina untuk berkahwin bersama secara natural. Dan cara yang last adalah untuk menggunakan program pemakanan mengikut peringkat pembiakan haiwan ternakan. Hal ini adalah untuk memastikan lembu tersebut sihat dari segi fizikal dan fiziologi bagi menjalani pembiakan dan untuk menghasilkan lagi anak lembu, dan untuk menjalani proses milking untuk mendapatkan sumber susu untuk dijadikan bahan tenusu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fairuz bin Ali. So, saya akan meneruskan pembentangan saya berkenaan dengan soalan nombor 4, iaitu pada pendapat anda, adakah anda rasa bahawa kerajaan Malaysia telah memberikan bantuan yang bagus dalam sektor makanan, terutamanya untuk pengolahan hasil sektor ruminan? Dalam konteks kebajikan haiwan, iaitu apabila ternakan diberi makanan yang cukup, so kebajikan haiwan dijaga. Sekiranya tidak, bermaksud kebajikan haiwan itu tidak terjaga, dan oleh itu pada responden yang telah kami dapati, sebanyak 91% tidak bersetuju bahawa kerajaan Malaysia telah memberikan bantuan yang bagus dalam sektor makanan, terutamanya untuk pengeluaran hasil sektor ruminan.
manakala hanya 9% sahaja yang bersetuju bahawa kerajaan Malaysia telah memberikan bantuan yang bagus dalam sektor makanan, terutamanya untuk pengeluaran hasil sektor ruminan. Okey, seterusnya adalah berikut adalah pandangan antara responden. Bagi responden yang bersetuju, beliau memberikan pandangan bahawa terdapat pelbagai bantuan kerajaan telah diperkenalkan bagi membantu peternak-peternak kecil. Pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan bantuan kepada para peternak adalah pihak Jabatan Perkhidmatan Veterina. Mereka telah membentukkan dana dan sumbangan kepada para peternak bagi meningkatkan hasil pengeluaran mereka. Dan manakala yang tidak setuju berpendapat bahawa kerajaan Malaysia lebih tertumpu kepada sektor peladangan, khususnya peladangan kelapa sawit. Seterusnya, terdapat sedikit insentif yang disediakan oleh kerajaan untuk sektor ruminan tetapi ianya masih tidak mencukupi. Dan yang terakhir adalah kurangnya tanah disediakan untuk sektor ruminan atau lebih banyak tanah perlu disimpan khas untuk pengeluaran ruminan yang lebih baik dan berterusan. So, sekian sahaja daripada saya. Saya akan teruskan dengan next presenter. Salam, nama saya Sini. Sekarang saya akan membincangkan soalan kelima. Pada pendapat anda, adakah anda bersetuju untuk asingkan ibu lembu dan anak yang baru lahir untuk tujuan meningkatkan jumlah kuantiti susu? Hasil daripada tinjauan kami mendapat bahawa majoriti responden tidak bersetuju dengan amalan ini. Mereka menganggap tindakan ini adalah tindakan yang zalim dan tidak berperi kemanusiaan. Manakala ada 45.5% responden bersetuju dan mereka memberitahu bahawa amalan ini boleh meningkatkan sumber pendapatan para peternak dan mereka bersetuju selagi anak lembu menerima nutrisi yang mencukupi. Jadi ada 4 sebab penyebab pengasihan anak lembu daripada ibu lembu boleh dijalankan. Pertama, amalan ini boleh meningkatkan jumlah susu yang boleh dipasarkan selagi kebajikan mereka dijaga. Dan untuk pengetahuan, dalam industri tendusu ini jumlah susu merupakan hasil pendapatan peternak. Jadi selagi kebajikan haiwan tidak dijejaskan, mereka boleh sahaja amalkan amalan ini dan mendapat isi pendapatan yang lumayan. Kedua, amalan ini sebenarnya satu penyediaan untuk ibu lembu untuk hamil semula kerana anak lembu tidak menjadi satu rangsangan untuk mereka sentiasa menggunakan susu, dan dalam konteks ini ibu lembu boleh menerima makanan yang bernutrisi tinggi untuk tingkatkan skor badan mereka untuk hamil semula pada fasa kemudian. Ketiga, amalan ini baik untuk kesihatan anak lembu dari segi status imun. Hal ini dikatakan kerana anak lembu akan berada di satu persekitaran yang mempunyai mikroorganisma yang kurang baik dan akan menjejaskan survivability mereka, dan mereka perlu diletak ke satu kandang khas untuk anak lembu. Keempat, menjaga kebajikan haiwan ternakan. Selepas anak lembu diletakkan di kandang yang bersih, mereka akan diberi makanan yang bernutrisi tinggi sama ada susu atau makanan berpecah dan dijaga dengan baik. Dan dalam konteks ini, kebajikan haiwan ternakan tidak menjadi satu masalah kerana mereka akan diberi titik berat supaya para peternak boleh mendapat isi pendapatan daripada mereka dalam jangka masa panjang. Saya akan menyimpulkan bahawa dalam setiap tindakan yang hendak dilakukan, kita sebagai peternak haruslah menitik beratkan soal kebajikan haiwan juga. Saya ingin memberi sedikit pesanan kepada para peternak.
iaitu pengeluaran hasil ternakan yang tinggi haruslah selari dengan kebajikan haiwan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Inilah rujukan kami. Sekian, terima kasih.